Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat saja kepada semua yang menonton video saya ini. Bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Okey, tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, saya hari ini akan membentang kepada anda semua mengenai satu suap artikel daripada Harian Metro ni. Saya akan bacakan. Ini adalah artikel pada 4 Ogos 2020 mengenai isu ni. Saya akan bacakan balik. Mana memang saya tengah pusing kepala ni. Ni. Isunya mengenai tajuk di muka surat 10 mengenai benteng pembela alam Melayu yang disediakan pada hari ini. Okey. Dalam dunia maya ini memang kita ada page-page unofficial ni yang memang hangat dikatakan pada saat ini, pada awal tahun 2010 hingga 2020 sekarang ni. Dan saya pun rasa memang agak best sekali dengan ada 4 page 4 laman popular yang paling top sekali, iaitu Tentera Troll Kebangsaan Malaysia, Jabatan Netizen Malaysia, Bawang Rangers dan Tentera Bawang dan Netizen Malaysia. Yang anda sekarang ni yang saya akan paparkan sekejap saya akan bagikan kepada anda semua. Ni ni tengok baik, tengok ni satu Jabatan Netizen Negara, kedua Tentera Troll Kebangsaan Malaysia, ketiga Bawang Rangers, keempat tak lain tak bukan Tentera Bawang dan Netizen Malaysia. Memang saya akan bacakan pada anda semua artikel ni. Okey, sekejap dalam ni pada awal 2014 sekarang ni, saya memang tertarik dengan page official yang paling menarik sekali, iaitu Tentera Troll Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 2014 ni, saya memang dah baca tentang isu-isu popular terhadap parti politik dan cerita-cerita troll yang menghangatkan sensasi pada masa itu. Dan Tentera Troll ni ada juga satu bulletin, iaitu bulletin TTKM yang dikendalikan pada sebelum ni pengacara untuk Tentera Troll Kebangsaan Malaysia ialah Sujila yang pakai tudung itu. Tapi di bulan 7 atau bulan 8 2017, tak silap saya, beliau diberhentikan kononnya telah diberhentikan pada kerja di baca berita di Bulletin TTKM atau Bulletin Tentera Kebangsaan Malaysia. Dan kemudiannya pembaca berita itu digantikan oleh tak lain tak bukan Milah Jaripah, dan digantikan oleh seorang jejaka daripada Indonesia ataupun Malaysia, tak silap saya, tapi beliau namanya adalah Johnny Josa, yang kemunculannya pada tahun 2018 bulan 11 ataupun bulan 10, tak silap saya, 2018, setahun kemudian je. Memang dalam artikel tu juga banyak page tu mengisahkan pasal isu-isu semasa, isu-isu yang hangat dikatakan sebagai contoh parti politik, parti pembangkang, isu-isu semasa macam kes Ayanda di Kulo dan sebagainya. Memang saya tertarik juga dengan page-page mereka itu. Dan saya juga memang dah tahu pada kemunculan Tentera Troll ni. Memang saya akan bacakan kutipan ini sebelum saya akan pergi keluar kejap. Okey, saya akan bacakan tajuk utama bagi Harian Metro ni ialah Benteng Pembela Alam Raya. Okey, mula sebelum saya baca yang panjang ni, saya akan bacakan dulu perkataan mungkin tak tahu lah, saya akan baca dulu artikel ni. Okey, kita baca Benteng Pembela Alam Raya. Patriot cyber guna media sosial tangkis pelbagai berita tidak benar mengenai Malaysia. Disediakan oleh Ikhwan Haq, Palul Haq dan Mahaizura Abdul Malik di Kuala Lumpur. Mereka bukan tentera upahan, tetapi kemunculan Patriot Maya ini amat digurungi apabila menjadi benteng dan penyerang di alam maya. Menariknya, mereka datang dari pelbagai latar belakang, namun tetap bersatu hati dengan misi sama, mahu mempertahankan negara atau isu yang tular daripada terus dijadikan modal kencaman warga maya. Layak digelar Patriot Maya, golongan warga maya ini menggunakan laman Facebook FB untuk menangkis pelbagai kabar angin, dakwaan dan berita tidak benar yang berlegar di laman sosial. Beberapa laman FB sering menjadi medan untuk mempertahankan negara ketika dikritik dan diperlekehkan masyarakat luar mengenai pelbagai isu yang ternyata hanya dakwaan semata-mata. Laman ini dijadikan medan untuk membela pelbagai isu berbangkit berkaitan Malaysia, dan orang ramai tu mendapat sokongan apabila diikuti ratusan ribu hingga mencecah setengah juta pengikut. Tidak kira sama ada parti
kerajaan ataupun parti lawan yang disokong oleh mana-mana pihak. Mengambil contoh tindakan ahli politik di Taiwan, Lee Zhenhao mengeluarkan ulasan berbau fitnah mengenai situasi wabak COVID-19 di Malaysia dan bagaimana kerajaan menanganinya. Ternyata kenyataan itu yang dikeluarkan oleh Lee itu adalah satu fitnah dan cubaan untuk memburukkan usaha kerajaan Malaysia dan barisan hadapan yang bertukus lumus memastikan penularan wabak ini dikengkang. Akibatnya, lebih 150,000 komen membagi akaun FB Lee yang panas hati. Dia akaun dekat halaman dia. Anda bertonton sebelum-sebelum ni memang dekat dia tu. Dengan tinggalkan wakil rakyat itu sehingga menggugis hati rakyat Malaysia yang tidak senang dengan campur tangan asing. Memang kita tengok Lee Zhenhao ni memang daripada awal lagi, daripada bulan Mac hari tu, kita dah banyak penat daripada segi wang tenaga untuk kita selamatkan negara kita dari ancaman ini. Tapi adalah kepala otak ni dengan sengajanya dia mengeluarkan satu berbau yang benda ni dia tak nampak, tak lihat dengan mata hidung dia sendiri. Memang dia dikecam oleh seluruh warga maya di Malaysia, termasuk yang berada di Taiwan sekarang ni. Memang kita dah tahu Lee ni memang dia perangainya ni tak ubah macam hantu raya. Memang dia selalu ngacau rumah tangga orang. Tetapi kalau kita tengok rumah tangga dia pun lagi teruk daripada rumah tangga kita. Sebab tu saya cakap Lee Zhenhao ni tak layak jadi ikon negara. Sebab dia ikon negara Taiwan. Sebab dia orang tu perosak sebenarnya. Memang ini bukan saya cakap rasa. Ini saya cakap terus terang, orang macam tu tak patut berada kat dalam dunia ni. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia yang bertukar umur, penat, tak tidur yang mana memikirkan wabak gini. Ada makhluk yang perosak ni cuba nak mengkucak-kacirkan rumah tangga orang ataupun mengucak-kacirkan negara kita. Memang tak tahu kenapa mereka nak memburuk-burukkan negara kita. Itu yang saya pening, kenapa dia buat macam tu. Okey, saya akan sambung balik. Dia buat satu pengumuman maaf. Dia cakap apa tahu? Saya faham kemarahan anda dan memohon maaf. Saya harap Malaysia dan seluruh dunia akan berjaya mengatasi wabak ini secepat mungkin. Katanya ini ada dalam 2-3 minggu kemudian dia menyampaikan satu ucapan permohonan maaf ni. Memang saya pun agak gerang dengan perangai orang macam ni. Sebab saya anda tahu tak, dalam Malaysia ni Asia Tenggara, Malaysia tempat ke-4 atau ke-5 sekarang ni selamat daripada ancaman pandemik. Dekat Asia Tenggara mungkin Singapura ataupun Indonesia number 1 kalau tak saya macam tu. Okey. Selain itu juga pelbagai isu semasa antaranya kenaikan harga makanan, tiket kapal terbang atau apa saja isu membuatkan pengguna pasti akan mendapat perhatian kerajaan, agensi berkaitan maupun syarikat yang terbabit untuk tampil memberi respon terhadap isu yang dibangkitkan. Ini yang saya cakap terus terang. Apa ni? Memang saya cakap terus terang pada anda semua. Memang keadaan wabak COVID sekarang ni memang masih ada berkeluar. Tapi harga tiket, harga makan makin lama makin melambung. Disebabkan banyak perintah berkurung. Memang masih berkurung. Tapi bila membazir, dia orang tak bagi dekat orang yang menemukan. Dia buang dekat dalam tong sampah ke apa ke, sampai berkulat, dia bagi makan pada anjing ke kucing. Saya memang sedih dengan sikap penjajah atau penjaga yang menaikkan harga secara suka hati. Ini yang saya agak marah sekarang ni. Memang pelik dan kenapa dia buat macam tu. Okey, saya sambung lagi. Kejayaan ini juga ternyata memberikan gambaran jelas peranan rakyat Malaysia dapat membantu menjadi benteng kepada negara dan berbagai isu bangkit hanya menggunakan kuasa pada papan kunci ataupun keyboard. Jika dilihat daripada sudut positif, peranan Patriot Maya ini ternyata memberi impak yang baik, khususnya untuk memastikan tiada pihak luar yang sewenang-wenangnya memberi gambaran yang tidak tepat mengenai kepada Malaysia. Malah ia juga boleh dianggap sebagai platform semak dan imbang terhadap satu isu yang membabitkan rakyat sehingga pendapat yang disuarakan itu akhirnya mendapat perhatian pihak yang berwajib. Contohnya pihak kerajaan, pihak swasta dan sebagainya, NGO itu saja. Kedudukan zaman ini juga dilihat sebagai platform untuk rakyat mengutarakan sebarang masalah mengenai apa saja isu seterusnya mendapat perhatian yang lebih besar berbanding menggunakan laman FB atau Facebook peribadi kita sendiri. Okey, untuk rekod pada bilangan tentera kita. Okey, tempat keempat disandang oleh tentera bawah dan netizen Malaysia dengan berjumlah 27,622. Manakala Jabatan Netizen Negara tempat ketiga
dengan hanya 122 ahli kumpulan. Manakala untuk halaman Bawang Rangers di tempat yang kedua dengan hanya 504,000 orang pengikut follower. Dan akhir sekali, nombor 1 tak lain tak bukan page yang saya like dan saya ikuti perkembangan ketika ni ialah Tentera Troll Kebangsaan Malaysia dengan hanya 539,000. Sekarang ni ikutkan dah lebih macam tu. Kita dah tonton perkembangan dan memanglah saya agak best. Okey, sekarang kita tengok kronologi serangan tentera Jeddah. Pada Januari 2019, Facebook Paralympic Games yang membuat kenyataan Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC membatalkan hak pengajuan Malaysia sebagai tuan rumah kejohanan kerana Para Dunia 2019. Turut jadi kecaman dan serangan warganet Malaysia. Dan pembatalan itu susul ketegasan kerajaan Malaysia untuk tidak membenarkan atlet Israel memasuki negara menyertai kejohanan terbabit. Memang saya cakap pada awal, daripada tahun 1960-an, 1960-an, kita memang tak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai lah ni memang, sekarang ni memang tak ada sekarang ni. Tak ada, memang tak ada benda tu. Mana ada hubungan daripada 1960-an lagi, memang tak ada. Daripada kita merdeka sampai sekarang tak ada hubungan diplomatik. Dan pada Mac 2020, ni bulan 3 ni yang awal lagi saya cakap pada Lin Zhenhao ni, ahli politik Taiwan Lin Zhenhao pasal buat kenyataan maaf pada Malaysia bla 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 bla. Okey, ini bulan Julai. Ini yang bulan lepas saya ada buat satu video mengenai kes Facebook Al Jazeera 101 East ni pasal Raihan Kabir ni. Saya bacakan kutipan ni. Dia kata, laman Facebook Al Jazeera 101 East dan akaun YouTube agensi berita berkenaan menjadi mangsa serangan warganet Malaysia kerana kontroversi dokumentari Lockup in Malaysia Lockdown yang mendakwa Malaysia diskriminasi dan mengendalikan COVID-19 terutama kepada warga asing. Kesatuan Rakyat Malaysia jelas terselah apabila video dokumentari yang dimuat pada 3 Julai meraih 174,000 tanda tidak bagus berbanding 2,000 tanda bagus serta ruangan ekonomi yang telah ditutup oleh pihak admin channel YouTube tersebut iaitu Al Jazeera. Memang saya pun agak sedih dan hampa terhadap perangai mereka. Mereka yang cuba nak memporak-porandakan negara kita dengan berita yang tidak sahih. Okey, ini saya akan bacakan tengok. Ini contoh-contoh contoh. Ini JAM. Anda nampak ni JAM. Satu lagi yang ni satu Tentera Troll Kebangsaan Malaysia. Anda tengok Tentera Troll. Memang saya suka yang ni. Yang tadi saya tak minat. Saya yang buah yang saya ingat. Yang satu lagi Bawang Rangers. Tengok mana ni Bawang Rangers. Memang best. Cerita-ceritanya memang saya tengok perkembangan. Tapi Bawang Rangers memang jarang dilihat kat muka depan lah. Sebab memang saya tak tengok tonton ni. Okey, sekarang ni mungkin dalam 5 minit lagi saya akan tamatkan, bermaksud saya akan akhirkan segmen saya ni untuk hari ni. Okey, sekarang ni saya akan bacakan artikel mengenai pendapat oleh seorang profesor daripada Universiti Teknologi Mara, Dr. Noor Nirwandi, iaitu seorang pensyarah kanan pusat pengajian perang saraf media dan informasi Universiti Teknologi Mara. Ini saya akan tengok muka dia, Dr. Noor Nirwandi. Saya akan bacakan daripada A hingga Z. Okey, ini pendapat beliau mengenai Dr. Noor Nirwandi. Okey, guna kuasa media sosial perbanyak maklumat positif. Okey, tengok Kuala Lumpur. Golongan tentera maya berupaya menjadi benteng pertahanan negara yang terus dihormati dan disegani oleh pihak lawan sekiranya mereka memahami dan mengamalkan kebebasan bersuara berlandaskan prinsip perlembagaan persekutuan, semangat rukun negara serta tidak bercanggah dengan perundangan. Pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara UiTM, Dr. Noor Nirwandi Nordin berkata, golongan itu sudah tentu semakin digulungi sekiranya dapat menggalakkan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat Malaysia bagi menangani segala bentuk cabaran termasuk isu yang mengugat keamanan dan kestabilan negara. Katanya, kewujudan kumpulan tentera maya ini tidak mampu dihalang atau dikawal, namun mereka sendiri perlu menetapkan objektif dengan jelas supaya akhirnya dihormati sebagai satu kumpulan yang memperjuangkan kebebasan bersuara dan perpaduan kaum. Perkara itu juga amat penting untuk dipahami golongan pro perpaduan
perpaduan tegar ini kerana media sosial jika tersilap langkah berupaya digunakan sebagai alat menimbulkan elemen subversif dan gerakan ekstremisme yang berlaku di luar negara dan akhirnya mengakibatkan sentimen perbalahan, perkauman melampau dan insiden subversif seperti yang berlaku di Christchurch, New Zealand dan negara lain seperti di Palestin ataupun di Jordan ataupun Syria. Saya menyayangkan golongan ini menggunakan platform kesatuan yang mereka miliki yang kita juga sebagai kuasa media sosial dengan memperbanyakkan penyebaran maklumat kognitif positif. Mereka boleh mengambil contoh semangat ditunjukkan kumpulan penyokong setia pasukan bola sepak negara seperti Autos Melayu sehingga menerima pengitapan daripada YouTube. Dalam YouTube, dengan cara ini ia membantu menyelesaikan masalah perbalahan antara kaum, isu ketidakadilan dalam sektor tertentu, isu permasalahan dan kepentingan rakyat selain menjadi platform menyemarakkan semangat perpaduan rakyat Malaysia. Mereka juga perlu berupaya menegur ataupun mengenakan tindakan kepada mana-mana ahli kumpulan yang dilihat cuba menggunakan platform ini dengan menyalahi konteks pendidikan atau menyembuhkan elemen versi yang boleh mencetuskan satu bentuk propaganda terselindung hingga menimbulkan kestabilan ketenteraman awam sekaligus mengganggu gugat kestabilan negara, katanya. Selain itu, beliau berkata golongan ini perlu sentiasa berwaspada terhadap setiap komen dalam segala tindak tanduk berikutan. Setiap komen yang serta posting di media sosial juga tertaluk kepada akta tertentu dalam perundangan Malaysia. Secara asasnya saya menyokong dan melihat elemen perpaduan yang patriotisme yang ditunjukkan seperti ini sesuatu perkara yang sangat bagus dan dilakukan terutama dalam memupuk semangat perpaduan dan kesatuan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang mangsa. Namun golongan ini perlu kena hati-hati dan sedar mereka boleh dikenakan tindakan, contohnya Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 jika disabitkan kerana menyebar palsu, boleh dikenakan denda RM50,000. Tak tahu berapa banyak ke, tak tahu 100 ke 50,000, itu saya tak tahu. Mereka juga dinasihatkan tidak melampaui bantah yang boleh disabitkan dalam Akta Asalatan 1948, Akta Fitnah, Akta Kesalahan Keselamatan yakni langkah khas 2012 SOKSMA dan Akta Pencegahan Denial Poka dan Akta Pencegahan Keganasan Pota bertujuan melindungi negara daripada kegiatan berunsur jenayah atau perbuatan mengancam keselamatan negara selain Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan kerana menimbulkan kegentaran awam, katanya. Pada itu katanya pentingnya pemantauan dan kawalan pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ni supaya segala aktiviti kumpulan ini tidak tersasar serta ahlinya mampu bersama di alam maya dan dalam konteks perundangan yang digunakan. Ini adalah etika yang disampaikan oleh Profesor Madya, Profesor ke tak tahu saja, mungkin nama dia Dr. Nirwandi Mat Nordin. Ini adalah pandangan beliau mengenai guna apa ni? Pandangan beliau pasal kuasa media sosial untuk perkara yang positif. Itu yang saya nyampaikan. Saya memang agak haru juga dengan laman sosial tentera cyber ni. Memang saya suka juga. Memang saya dah agak daripada awal lagi, daripada saya follow dia daripada 2014 ni, tentera troll. Memang tentera troll ni memang best sebab saya tengok banyak informasi contohnya pasal ISO semasa, pasal troll sana sini. Saya ingat lagi ada satu video tu yang paling best, iaitu burung ungu tu yang memang best burung ungu tu. Tapi yang anda tonton video tu memang kelakar. Ada kalanya video tu memaparkan yang paling best lah, bab Melayu mudah lupa, yang si pertama sampai ke si ke-20 agaknya benda tu. Memang diceritakan pasal kisah, bermula dari kisah Dr. Mahathir Mohamad sebagai ahli pembangkang masa tu, sampailah dia naik menjadi Perdana Menteri. Dan dia juga takkan lupa video tu pernah ditonton di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Bukan halaman ni juga bukan sahaja ditonton oleh warganet Malaysia, malah di seluruh Asia Tenggara, termasuk di Singapura, Indonesia, Thailand, Selatan Thailand, Filipina dan
Brunei Darussalam. Memang page official tentera troll ni tak pernah mengecewakan, walaupun dibenam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti RBA dan pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak cyber trooper yang cuba nak mengganggu kacau laman page ini yang disukai oleh semua orang. A few moments later. Saya memang agak haru juga dengan laman sosial tentera cyber ni. Memang saya suka juga. Memang saya dah agak daripada awal lagi, daripada saya follow dia daripada 2014 ni, tentera troll. Memang tentera troll ni memang best. Sebab saya tengok banyak informasi contohnya pasal isu semasa, pasal troll sana sini. Saya ingat lagi ada satu video tu yang paling best, iaitu burung ungu tu yang tu memang best. Burung ungu tu, tapi yang anda tonton video tu memang kelakar. Ada kalanya video tu memaparkan yang paling best lah, bab Melayu mudah lupa, yang si pertama sampai ke si ke-20 agaknya benda tu. Memang diceritakan pasal kisah, bermula dari kisah Dr. Mahathir Mohamad sebagai ahli pembangkang masa tu, sampailah dia naik menjadi Perdana Menteri. Dan dia juga takkan lupa video tu pernah ditonton di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Bukan halaman ni juga bukan sahaja ditonton oleh warganet Malaysia, malah di seluruh Asia Tenggara, termasuk di Singapura, Indonesia, Thailand, Selatan Thailand, Selatan Filipina dan Brunei Darussalam. Memang page official tentera troll ni tak pernah mengecewakan, walaupun dibenam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti RBA dan pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak cyber trooper yang cuba nak mengganggu kacau laman page ini yang disukai oleh semua orang. Sebagai kesimpulannya, media sosial ini juga bukanlah hanya untuk mencari maklumat yang sahih, malah juga menonton video-video yang menarik untuk jadikan panduan dan galakkan pada anak-anak muda untuk mencari idea bagaimana nakkan satu yang perubahan terhadap hidup kita. Memang saya dah tahu tentera cyber ada yang pro, ada yang kontra. Pro tu dia macam memilih maksudnya pro tu memang ditonton untuk mengikuti perkembangan yang benar. Kontra tu dia adalah mengikuti perkembangan yang tak benar. Itu yang saya cakap daripada awal lagi. Tentera cyber ni memang amat diguruni oleh pihak lawan dan kawan. Sebab saya pun tengok memang, ya Allah, ya Rabbi, saya pun tahu benda ni agak sensitif. Tapi kalau kita tidak jaga betul-betul, agak rugilah kita sebagai admin official ni. Memang saya pun terharu dengan video-video yang kelakar, dengan video-video konteks yang diperkenalkan oleh tentera troll. Memang tentera troll tu memang aku dah suka sangat pada hari tu. Ada juga diselitkan dengan kisah Lando Zawawi, diselitkan dengan macam-macam lah pasal kes yang terdahulu. Tapi memang kes tu dah lama berlalu. Tapi apapun, seandainya page ni ditutup, ada lagi satu page dia yang re-upload tu. Memang video tu, page dia tu disimpan buat sementara untuk kita tengok perkembangan terkini dan terbaru ke apa ke. Kita tengoklah keadaan situasi. Yang paling best video dia tu ada, saya ingat ada kisah video yang menaik Syed Saddiq, iaitu pertandingan Zapin Piala Syed Saddiq. Memang kalau dengar betul-betul background dia, tengok lagu dengan cara tarian tu memang saya akan kelakar ikut. Memang best. Apapun, terima kasih pandangan semua yang menonton video saya ni. Jangan lupa like dan subscribe video saya untuk banyak lagi video-video yang baru. Awal itu, sekian saja pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa pada anda semua yang tak tahu apa yang saya cakap ni, apa nama page tentera tu, anda boleh pergi ke halaman Facebook dia di Tentera Troll Kebangsaan Malaysia. Anda search
Lepas tu anda klik butang tu, lepas tu anda type cakapan tentera troll kebangsaan Malaysia. Anda akan tengok gambar dia adalah gambar yang pakai mask. Memang terbaik punya. Yang melebihi 530,000 follower. Memang terbaik. Oleh itu, sekian saja pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Hidup TKM, hidup TKM, hidup TKM.